Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam program podcast AMZ SIM Inspirasi pada pagi ini, kita telah pun menyebut Ustaz Hazwan. Sekarang ni beliau telah berkhidmat di jabatan di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sebelum ni beliau telah bertugas di beberapa tempat yang lain. Dan beliau ni terlibat dengan kegiatan dakwah yang dijalankan oleh Masjid Syarif Fatimah Jitra di kawasan Medan Sabah. Dan saya pun tak mahu nak cerita panjang mengenai dengan perkembangan masjid ni, apa yang hasil daripada usaha dakwah tu. Dan saya minta Ustaz Azwan lah, dia lebih tahu dengan mendalam mengenai usaha tu dan apa yang terjadi. Dan sebelum nanti saya minta saya persilakan Ustaz Azwan ceritakan sikit biodata beliau sebelum beliau masuk kepada usaha dakwah Masjid Syarif Fatimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali terima kasih pada Haji yang telah jemput saya untuk ke podcast kali ini di AMZ Stream Inspirasi. Latar belakang sikit lah. Kalau saya ni nama Hazwan Shah Nizam bin Abdul Hanif. Kini tinggal di sekitar Jitra lah. Di Jitra. Dari segi bertugas tadi Haji disebutlah, sekarang bertugas sebagai pegawai di Lembaga Zakat. Itu secara hakikinya lah. Namun dalam masa yang sama adalah sikit-sikit duk buat kerja-kerja dakwah, NGO dan sebagainya. Dan bila berkaitan dengan dakwah, NGO dan sebagainya adalah kita terlibat dalam beberapa aktiviti yang khususnya kalau yang dalam konteks yang kita bincang hari ini, yang dilakukan bersama dengan sahabat-sahabat di Masjid Syarifah Fatimah Jitra, di Kemunting Jitra. Orang kata bermula dengan saya mula duk mengajar situ lah. Saya duk mengajar situ setiap hari Ahad malam Isnin, sebulan 2 kali dengan Tafsir Nur Ihsan. Lepas tu kebetulan saya ada terlibat dengan NGO waktu tu, dengan Akatabul Islam ABIM. Lalu kita buatlah aktiviti. Antara aktiviti kita banyak-banyak tu, macam disebut tadi, kita pergi menyantuni lah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di kawasan pedalaman Sabah. Gitu. Dan hasil daripada kegiatan yang telah dijalankan oleh pihak ABIM dan juga di Masjid Fatimah Jitra, apa perkembangan yang Ustaz merasa bahawa dia punya impact kepada usaha dakwah di sana? Dan juga saya difahamkan bahawa Masjid Syarif Fatimah telah mendapat anugerah cemerlang bagi masjid Malaysia pada tahun 2020. Dan hasil daripada itu juga saya difahamkan masjid telah mendapat sumbangan daripada JAKIM sebanyak RM70,000 kalau tidak salah ya. Dan itulah sebagai di antara masjid yang terbaik lah di Malaysia, kerana kemungkinan besar daripada berusaha kerana kegiatan dakwah yang dijalankan oleh pihak masjid dan juga dibantuan daripada Ustaz Azwan dan rakan-rakan yang lain lah, termasuk anak kuliah dan bukan anak kuliah. Silakan Ustaz. Okey, bila kita bincang berkenaan dengan isu tu, saya nak flashback baliklah macam mana kita punya aktiviti boleh pergi sampai ke Sabah tu. Satu, bila kita sebut tentang Masjid Syarifah Fatimah ni, satu saya nak pujilah mereka ni, satu masjid yang aktif. Dan dia punya jemaah tu yang juga memberikan sokongan yang sangat baik. Dia asal usul boleh pergi ke Sabah ni, kita ada kebetulan ada salah seorang jemaah di sana tu, dia ada orang lah daripada Sabah datang ke Malaysia, ke Semenanjung, yang duduk sekali kenal semua, tapi dia nampak betapa kawan ni dia sangat minima maklumat dia tentang Islam. Dia orang Islam tapi dia punya banyak benda tak tahulah. Lepas tu bila sembang-sembang, katanya di kampung dia lagi ramai macam tu. Banyaklah ramai lagi yang orang Islam tapi tak tahu. Maknanya semayang, tak tahu mana sebab dia pedalaman. Benda tu pasal dia pedalaman, dia jadi tak dapat maklumat yang betul. Maka inisiatif daripada situlah. Akhirnya bincang-bincang dengan jemaah, dengan jawatankuasa, ada yang daripada luar pun sama. Gabung-gabung bersetuju untuk pergi melaksanakan program membantulah, kita namakan membantu saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang duduk di pedalaman yang
yang tak apa istilahnya, yang ya, mungkin tak dapat maklumat, tak ada orang nak mengajak mereka dan sebagainya. Alhamdulillah melalui program tu kita adakan secara berkala. Yang mula asal pergi tu macam nak pergi sekali lah. Tu mula yang seronok pergi sekali tu. Saya pergi terlibat dalam misi pertama tu, ataupun aktiviti pertama tu. Rasa macam nak pergi sekali, nak pergi ziarah je lah mula-mula kan, kampung tu. Tapi bila kita tengok, macam tak boleh. Kita kena ada tanggungjawab yang lebih berat, sebab kita kena ambil tanggungjawab lah. Sebab ramai dengan anak-anak kecil, yang ibu ayah pun orang Islam tapi tak tahu nak semayang, tak tahu syahadah pun dia lupa dah dan sebagainya. Maka kita buat program berkala. Beberapa trip lah, beberapa trip yang kita pergi, ada kan setahun tu sampai 2 kali pun ada. Sebab kita yakin macam tu, sebab kalau kita tak masuk secara bertetap, mereka akan hilang je lah. Mana kita pergi buat program, ajak mereka, lepas tu balik pakai habis lah. Mana kena ada yang berkala, dan alhamdulillah program tu berlaku. Daripada Ranau ke nak masuk ke mana-mana tu berapa jauh? Berapa masa ambil masa? Dia kalau dululah, waktu kali pertama kami pergi tu, sekarang ni difahamkan dah banyak perubahan lah, dah banyak perkembangan. Jadi waktu tahun kita pergi dulu tu, tahun sekitar 2016-2015 tu, saya lupa lah sekitar tu. Waktu tu nak pergi tu, jalan dia belum ada jalan tar yang baik. Dia hanya jalan orang kata lori balak. Jalan lori balak ni. Masa daripada Pekarana masuk dalam tu 4 ke 5 jam kat lah. 4-5 jam. Dia sebenarnya jarak tak jauh mana, tapi sebab jalan yang tidak kondusif tadi buatkan dia jadi jauh. Dan yang seronok ni dalam tu elektrik pun tak ada waktu tu. Waktu tu lah, sekarang saya tak tahu lah, tapi waktu tu elektrik pun tak ada, line telefon pun tak ada. Mereka sangat pedalaman dan memang sangat jauh daripada kawasan di Pekan. Dan beberapa kali pergi, dan bagaimana perkembangan setelah dakwah dijalankan di sana bagi orang Islam khususnya, dan ada tak orang yang bukan Islam berminat untuk masuk Islam? Okey, kalau cerita pertama sekali, saya nak sebut tentang perkembangan. Dia macam ni. Bila kita pergi masuk sana, kita dapat satu gambaran bahawasanya kalau kita datang on off ni, maknanya tak selesai masalah. Maka kita dapat satu idea. Apa kata kita bantu mereka dengan bawa balik ke Semenanjung, sebahagiannya, kan. Maka kita pun waktu peringkat pertama ni, kita bawa lah beberapa orang balik Semenanjung untuk kita ajarkan di sini, supaya mereka balik nanti jadi pendakwah lah. Cuma pada fasa pertama tu kita rasa bukan gagal, tapi strategi kita mungkin kurang sempurna. Lepas tu kita first time kita cuba, kita bawa balik yang dah dewasa. Yang dah dewasa ni dia mengaji, lepas tu dia orang dewasa ni dia dah banyak tanggungjawab. Waktu tu saya tak ingat, lebih kurang ada 3, 4, 5 orang, saya lupa lah angka exactly, tak ingat. Tapi bawa balik, tapi hasil daripada situ mereka tu okey, tapi bila mereka balik, kita nak harapkan mereka lah yang akan jadi orang-orang yang menyebarkan dan membantu dakwah di sana tu. Sukarlah sikit mereka faktor keluarga dan dewasa, mereka banyak tanggungjawab. Kita buat fasa yang berikutnya, bawa anak-anak. Bawa anak-anak kecil yang mana dapat persetujuan daripada mak bapak mereka, macam melanjutkan pelajaran ke Semenanjung lah lebih kurang tu kan. Dan kita ada keluarga yang jaga di sini tu kan. Alhamdulillah. Yang ni menarik. Yang ni ada yang sampai belajar sampai masuk dapat diploma lah apa benda tu. Dan sebagai walau lah daripada ramai tu ada yang sebahagiannya berjaya, maksudnya berjaya belajar, lepas tu balik buka kelas Quran, buat kelas qiraati, itu yang seronok. Tapi ada juga yang kita tak lah, dalam banyak-banyak tu ada yang tak berjaya, mana balik dia tak bantu, tak apalah, itu bahagian masing-masing lah. Tapi ada juga yang balik datang belajar di sini, lepas tu seronok pula duduk belah Semenanjung, tak balik-balik pun ada. Tapi itu cabaran, itu biasalah. Tapi apa yang kita nampak bahawasanya program tu ada manfaatnya dan ada hasilnya walaupun tak banyak. Ada yang kita balik dapat, kita pada seronok ni bila kita dapat tahu balik, dia buka kelas qiraati, dia hidupkan surau. Saya ingat waktu pertama kita datang tu, surau ada, tapi surau tu mati. Majlis Agama Sabah dah buatkan surau, tapi masyarakat tu dia dah tinggalkan surau. Kita imarahkan balik, bahkan ada sampai ke peringkat kita ada seorang imam tu, dia biasa belajar di Semenanjung. Tapi waktu dia balik, dia terpaksa kerja kampung sebab tak ada kerja, dan dia tak dan nak datang surau. Akhirnya kita gunakanlah Masjid Syarif Fatimah, dapat collection, orang ramai bantu, kita gajikan dia, bukan jalan allowance lah sikit. Maknanya dia boleh datang
menghidupkan surau tersebut. Alhamdulillah. Itu antara kita kata success story lah yang boleh kita cerita dalam projek tersebut. Dan saya difahamkan bahawa pihak yang mula berusaha tu dan berkali-kali berulang boleh kita setiap tahun bagi jam berjadual lah. Dan termasuk dalam majlis membuat korban di Sabah dan sebagainya. Maknanya benda tu berterusan berjalan. Apa cerita Ustaz? Okey. Yang tu kita sebut tadi bahawasanya dia tak mati. Kita pergi secara lebih kerap lah. Ya, tapi nak kerap sangat pun tak lah. Tapi kita pergi dalam beberapa bulan sekali kita pergi, dan bahkan ada yang dalam bulan Ramadan kita pergi hantar wakil sampai sebulan. Maknanya kita hantar sampai sebulan. Lepas tu kita buat Ramadan. Maknanya yang penting matlamat kita ukhuwah terjalin. Kita tak tinggalkan mereka rasa kita ni hanya sekadar touch and go. Kita anggap mereka saudara kita. Saya memang orang Islam, saudara kita. Dan Alhamdulillah hubungan tu jadi rapat. Sampai hari ni saya rasa dah makin ramai keluarga kita lah, maknanya yang datang, yang pergi mai tu kan. Maknanya mereka anggap macam sini keluarga, sana pun kita anggap macam keluarga. Dan masih lagi berterusan, Alhamdulillah. Korban tu hampir setiap tahun rasanya. Korban Ramadan yang kita biasa buat sebulan, itu pernah datang waktu hujung dekat nak raya dan sebagainya. Itulah berkala. Saya rasanya saya mendapat berita bahawa setiap bulan puasa pihak masjid akan menghantar beberapa orang ahli mewakil di masjid pergi untuk menjadi imam, mengajar dan berdakwah di sana, kan? Dan juga begitu juga dengan korban tu boleh katakan setiap tahun. Dan saya rasa ramai yang berminat nak pergi sana dan berminat pergi dan telah pun pergi, termasuklah dengan NGO sekali yang terlibat dengan dakwah. Okey. Dia memang orang kata kita ada dua jenis lah, yang dia ada satu kumpulan yang dia nak pergi, dia dengar cerita apa, dia nak pergi berjalan. Okeylah, kita pun okeylah. Ada yang pergi berjalan, lepas tu niatnya asal nak berjalan, tapi dia balik dia rasa tanggungjawab. Tu yang seronok. Dia rasa macam dia nak kena bantu lebih. Maka ada orang yang dia boleh pergi. Ada orang dia lepas pergi kali pertama, dia nak bantu tapi dia dah mungkin faktor umur, faktor sibuk dan sebagainya, dia tak boleh dah nak pergi, tapi dia bantu dalam bentuk kewangan. Ada orang yang bagi bentuk sokongan-sokongan lain, macam-macam lah. Maknanya yang penting saya nampak positifnya adalah apa yang berlaku di dalam kalangan ahli qaryah Masjid Sharifah Fatimah ni, mereka menganggap bahasa itu tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Bukan hanya tanggungjawab AJK Masjid, tapi dia juga bersama. Maknanya di kalangan masyarakat ahli qaryah. Dan yang seronok juga, kita dapat sokongan daripada kawan-kawan daripada qaryah rata-rata pula. Makin banyak bantu. Bahkan sampai Kuala Lumpur lah. Yang bila sebab apa? Sebab ini adalah rasa innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman tu bersaudara, dan kita tahu saudara kita ada yang macam tadilah kita sebut yang Islam tapi tak faham, banyak tinggal, maka mereka pakat-pakat tolong untuk bantu bersama. Alhamdulillah. Jadi usaha ni berterusan. Alhamdulillah berterusan. Dan kemungkinan umat Islam sana yang kita Ustaz katakan tadi ni ketinggalan dari segi ilmu. Dan sekarang dah bertambah dan mereka pun agaknya bergiat ni. Ya. Bagaimana kegiatan yang berkaitan? Okey, kita dapat respon-respon positif. Cuma kita tak boleh expect lebih lah. Dia macam ni tu. Dia bila kita dakwah di kawasan pedalaman macam tu, kita tak boleh nak jangka sesuatu yang terlalu tinggi. Itu ada satu pengalaman lah saya cerita sikit dalam podcast ni. Ada bila kita pergi, lepas tu kita dah lama tak pergi, lebih kurang 6 bulan kot dah tak pergi. Lepas tu kita hantar wakil kita pergi. Wakil kita ni dia buat macam, dia kata apalah surau tak ada orang datang lah apa-apa. Lepas tu dia macam rasa macam fed up. Lalu saya katalah, saya kalau kata mereka penuh surau tu, saya risau. Tak penuh tu betul lah. Sebab apa? Dia berheran. Siapa tu Ustaz? Siapa tak penuh tu? Kalau tak penuh tu Ustaz okey, kalau penuh risau. Yalah, saya kata 6 bulan kita tak pergi, tak ada siapa pun masuk menyantuni mereka. Tiba-tiba kita nak expect surau penuh macam kita dekat sini. Saya kata dekat kampung kita pun surau tak penuh-penuh pun, masjid tak ada orang pun. Maknanya itu dakwah ni tak mudah. Mereka kita cuba santuni sikit-sikit. Apa yang dapat, Alhamdulillah. Lepas tu kita tingkatkan, kita buat strategi baru, kita tambahkan lagi peruntukan, ada orang bawa mic ke Semenanjung. Kita kena pelbagai sebab kita tahu kita tak boleh expect tinggi, sebab kita yang duduk dalam kalangan
ramai orang Islam dekat masjid, kita duduk di sebuah kawasan yang orang kata orang yang senang akses kepada ilmu, itu pun surau masjid tak penuh pun. Itu maknanya mereka di sana jauh lebih dahsyatlah cabaran mereka. Tapi saya juga faham bahawa beberapa institut yang orang kata menjalankan program pengajian mengenai ini untuk dakwah orang yang kurang ilmu pengetahuan pun ada sih, dan memberi sambutan yang menggalakkan, terutamanya berkaitan zakat dan beberapa pusat pengajian yang meningkatkan ilmu pengetahuan Islam ni berada di Sungai Petani. Yang salah satunya ialah bawah Jabatan Zakat Negeri Kedah, dan satunya bukan Jabatan Zakat Negeri Kedah pun ada, dan mereka pun sangat bersedia untuk menerima. Dan saya fahamkan ramai yang telah datang sini, orang muda dan orang tua datang berkursus sini berbulan-bulan, termasuk 6 bulan. Ustaz terangkan sikit. Okey, dia sebenarnya macam saya sebut tadi lah, banyak pihak yang membantu, agensi rasmi ke tak rasmi ke, mereka saling bantu dengan pelbagai kapasiti masing-masing. Ada NGO, ada sekolah, ada agensi rasmi macam sebut tadi, agensi zakat, majlis agama. Maknanya semua pihak ini dia buat ambil bahagian masing-masing seorang sikit lah. Ni bahagian part ni, hak ni boleh bagi duit, hak ni boleh bagi ilmu, yang ni boleh bagi kata bagi tempat tidur ni lah. Maknanya kita kata benda ni, projek ni kita tidak menjurus kepada mana-mana kumpulan tertentu. Semua orang sebenarnya dapat kredit. Cuma Masjid Sharifah Fatimah ni mungkin dia punya center tu kat situ, tu yang daripada Pak Nugrah yang cerita tadi. Tapi sebenarnya program ini alhamdulillah adalah hasil kerjasama banyak pihak. Banyak pihak terlibat, membantu seorang sikit. Akhirnya benda tu berjaya. Cuma kalau kita nak katakan puas hati, taklah, sebab dalam dakwah ni kita buat berterusan dan kita kena pelbagaikan kaedah, dan terima kasih kepada yang bantu, dan kita memerlukan lebih ramai lah, untuk orang ramai, sebab orang dakwah ni kita tak mau terlalu orang kata tuding jari. Kadang masa kita tuding jari. Dia tu pasal apa tak buat? Ini pasal apa ni? Ini bukan kerja agensi ni ke? Ini bukan kerja NGO ni ke? Tak. Semua orang ada bahagian, semua orang boleh buat kerja, semua orang nampak bahawa ini tanggungjawab masing-masing. Dan saya rasa apa yang telah dilakukan oleh pihak Masjid Sharifah Fatimah patutnya dia menjadi contoh kepada masjid lain untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersamaan. Apa pendapat Ustaz tu? Sila bagi pandangan. Okey, macam itulah, macam kita sebut, idea daripada yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Masjid Sharifah Fatimah ni, kalau boleh diterjemahkan ke dalam karya-karya lain sangat baik. Sebab kita kena faham, kita alhamdulillah kadang-kadang kita establish macam Masjid Sharifah Fatimah dan banyak lagi masjid-masjid yang establish, maksudnya dari segi masyarakat dia, kewangan dia okey. Tapi dalam masa sama kita kena akui, bukan kata di Sabah sana, di dalam negeri kita pun sebenarnya ada masjid-masjid yang duduk agak jauh daripada pekan. Mereka mungkin pertukan Jumaat atau collection Jumaat mereka rendah, maknanya sebab orang kampung tak ramai. Maka mereka sukar untuk adanya asatizah datang mengajar, program pun jarang-jarang. Kalau kadang-kadang tu kesian, mereka nak panggil seorang penceramah pun susah sebab jauh dan sebagainya. Maka inilah pentingnya masjid-masjid yang lain juga ambil inisiatif yang sama. Kalau kita nak namakan idea masjid angkat, dulu kita di Masjid Sharifah Fatimah kita pernah macam kita istilahkanlah sama-sama kita jadikan keluarga kita ni sebagai keluarga angkat kepada saudara kita. Kepada saudara kita di Ranau tu, maksudnya kita ambil tanggungjawab. Tapi kita spesifik. Waktu projek Ranau tu, kan Ranau ni besar, banyak kampung, tapi kalau kita pergi kita rasa macam nak buat semua memang tak dan. Maka kita fokus. Kita di Sharifah Fatimah dulu kita fokus beberapa kampung saja. Kita ada beberapa kampung dalam pedalaman tu, antaranya Tundangan, antaranya Karagasan. Kita pilih beberapa yang kita rasa kita menang cekak lah, sebab banyak lagi. Saya sebut tadi, kita terlibat dalam ABIM. Kita ada kawan-kawan di ABIM Ranau cerita yang mereka buat kerja ni lebih lama. Itu pun mereka tak sempat nak santuni semua kampung yang ada, pasal pedalaman tu dalam jarak dan sebagainya. Tapi nak cerita kata bahawasanya benda ni kalau boleh pakat-pakat buat seorang sikit. Kalau tak boleh, tak buat di Ranau pun buat kat sekitar kita lah. Cari mana-mana masjid yang pedalaman yang mungkin susah, mereka tak ada banyak duit, mereka tak banyak aktiviti, kita bantu untuk kita bersama-sama demi untuk tak lain tak bukan untuk kita menyantuni sama Islam, kerana innamal mu'minun ikhwah tersebut, hanya saja orang beriman itu kita bersaudara, dan tanda kita bersaudara, kita bantulah apa yang kita boleh bantu, insya-Allah.
Jadi ada satu mungkin ada keperluan untuk kita menempatkan satu pendakwah tetap di sana, dan kalau supaya orang yang kita hantar ke sana yang duduk secara tetap. So, rasanya keperluan orang pendalaman ni, kalau kita tinggalkan mereka, terutamanya orang Islam lah yang cacat dari segi kurang mendapat ilmu tak seperti mana semenanjung kita ni, yang boleh kata tiap-tiap masjid ni, boleh kata tiap-tiap malam ada kuliah. Di sana ni tak ada. Kadang-kadang mungkin kita tinggal mereka pun terawang-awang. Jadi kalau kita menempatkan satu penceramah ataupun orang yang bertugas secara tetap dengan memberi sedikit sumber pendapatan kepada mereka, kepada orang pengusaha-pengusaha yang berdakwah tadi, mungkin kita lebih berkesan agaknya. Okey, itu kita idealnya macam yang disebut tadi lah, macam tu nampak menarik. Cuma praktikalnya tidak mudah. Itu kita benda tu salah satulah cara. Kita macam kita sebut tadi, kita apa yang kita buat dengan Ranau ni, ada yang kita hantar pendakwah, ada yang kita bawa balik anak-anak sana untuk kita latih, untuk bagi dia pendidikan ilmu dan sebagainya, masuk hantar ke pondok dan sebagainya. Benda ni kena berstrategi dan kena berjalan seiring. Sebab dia walau pendakwah ni tak senang tu Haji. Sebab saya kata gitu, kita pernah try hantar, dia pun tak tahan. Bukan senang kan. Duduk di jauh, elektrik tak ada, handphone tak ada. Kita boleh pergi masuk seminggu. Cerita pengalaman saya dulu masuk seminggu. Masuk tu kira aman dunia. Sebab apa? Tak ada WhatsApp, tak masuk, apa pun tak tahu dunia, pasal line telefon pun tak ada. Keluar tu baru tu dia. Mana nak cerita kata bukan senang, tapi kalau ada lah orang yang berkesanggupan macam tu, sangat menarik. Bukan kata di sana saja je. Dekat sini pun contohnya macam ada pedalaman. Macam kalau kita di Kedah ni, kita ada saudara-saudara kita dalam Langkawi di Pulau Tuba. Pulau Tuba. Kita perlukan pendakwah untuk berada stay dalam kawasan Pulau Tuba, tapi tak mudah juga untuk orang Bala Desu sebab duduk di satu tempat yang orang kata di luar kebiasaan yang yalah semua ada. Nak makan roti canai ada depan rumah, nak makan kopi viral ada. Di sana tak ada. Maka nak ada pendakwah yang duduk dalam tu. Kalau ada orang yang sanggup, Masya Allah, tabarakallah, itu yang terbaik. Jadi pada pandangan saya agaknya Ustaz, kita ni orang Islam lah, secara umum, tapi perlu ada badan-badan NGO, jabatan-jabatan organisasi yang perlu memberi fokus kepada usaha-usaha dakwah seperti yang telah dijalankan di Ranau tu, atau bersepakat supaya benda ini berkembang menjadi kesan ataupun impak yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kekurangan ilmu pengetahuan agama ni. Okey, itu satu benda yang sangat penting lah. Dia apa pun orang kata kalau adanya kesatuan, adanya kerjasama, memang itu yang sangat kita harapkan. Maknanya tak boleh, satu, dia tak boleh tuding jaring orang. Yang kedua, dia tak boleh harap ke orang. Maknanya kalau boleh kita duduk sekali, kita cuba ambil part masing-masing. Sebab kita tahu semua orang ada kekuatan dan kelebihan. Maknanya yang ni dia jaga bahagian ni. Tapi benda tu kena adalah kesedaran daripada kalangan kita semualah. Kita akui kita mungkin lemah daripada bab. Tidak semua nak, bukan kita nak tuduh orang lah, tapi semua orang dia nak bergerak sendiri. Sebab dia rasa ini kerja dia, dia nak bergerak. Bagus, tapi yang lebih baik adalah kalau boleh kita sepakat, kita bincang, kita cari jalan untuk kita bekerjasama dan buatlah berstrategi lah, macam tu, berstrategi supaya impaknya lebih baik. Jadi saya rasa dengan kita pendengar-pendengar di luar sana ataupun orang yang berminat dengan usaha dakwah ni akan menjadi galakan lah agaknya, atau menjadi motivasi selepas ini untuk menjadi contoh lah seperti apa yang telah dijalankan oleh Masjid Syekh Fatimah Jitra. Dan mungkin ada masjid lain atau pihak lain yang telah menjalankan, tapi ini mungkin kita lebih meningkatkan lagi kesedaran untuk mengembang atau memperluaskan dakwah kita di sana dan juga di penambahan mungkin di Sarawak dan sebagainya agaknya. Ialah maknanya kita harapnya pakat dengan adanya usaha ni. Satu, kita rasa memang banyak ada pihak yang buat juga, cuma kita sekadar nak kongsi, share salah satu usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat di Masjid Syarif Fatimah. Harapnya macam Haji sebut, dia menjadi satu galakan lagi lah untuk lebih ramai orang boleh buat kerja, boleh tolong menolong atas semangat persaudaraan, atas semangat kita nak apa lagi dalam hidup kita.
salah satu daripada yang Nabi sebut dalam hadis tentang orang yang Nabi kata bila matinya anak Adam, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu, bila mati anak Adam terputuslah amalannya, melainkan daripada 3 sumber. Salah satu daripada 3 sumber tu ilmu yang bermanfaat. Maka inilah sikit kalau kita pakat-pakat buat, atau rasa aku pertama nak bantu saudara aku, yang kedua inilah saham yang kita nak buat pun. Boleh kita bayanglah seorang anak-anak di dalam pedalaman yang mungkin tak reti baca Quran, kita boleh ajar dia baca qiraati lah kot. Mana dengan qiraati yang kita ajar kat dia, dia membesar sebagai seorang yang boleh baca Al-Quran, boleh baca qiraati, nanti dia ada anak, dia ajar pula, mana itu pahala kat kita. Kita nampak tu, insya-Allah. Dengan semua pakat rasa inilah antara peluang untuk kita buat pelaburan akhirat. Pelaburan akhirat, orang duk sibuk pelaburan dunia bagus, tapi pelaburan akhirat juga kita nak ambil untuk kita dapat pahala tersebut. Dan semua pihak yang mendengar podcast kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tolong. Tak boleh yang jauh, yang dekat. Tak boleh yang sampai Sabah tu, yang dekat keliling-keliling kita pun ada keadaan-keadaan yang hampir sama. Kerana ini adalah tanggungjawab dakwah ni, bukan tanggungjawab mana-mana pihak, bukan mana-mana individu, tapi adalah tanggungjawab semua orang Islam untuk saling membantu sesama kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan usaha kita dan dengan kita membuat podcast pada pagi ini, dan tujuannya ialah di antaranya ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat Islam di Semenanjung dan di mana-mana pihak, di mana-mana tempat pun, untuk menjadi satu kesadaran untuk kita meningkatkan usaha-usaha memberi pengetahuan kepada penduduk pedalaman yang tidak begitu tinggi di segi pengetahuan. Dan juga kerja-kerja seperti ini rasanya telah dijalankan oleh pihak-pihak yang agama lain, yang mereka bertanggungjawab masuk pedalaman, duduk sana bertahun-tahun dan penggunaan. Dan ini mungkin menjadi satu contoh kepada kita untuk kita berusaha, kerana kita bukan menumpukan kepada nak mengislamkan orang lain, tetapi kita perlu meningkatkan pengetahuan mereka supaya orang yang sedar di sana menjadi lebih lebih sensitif untuk memperluaskan usaha-usaha dakwah ataupun pengajian dan sebagainya, memberi ilmu kepada masyarakat. Saya Ustaz bagi ulasan sedikit. Maksud macam ni, dia macam kita sebutlah, bahawasanya kita orang Islam ni di pedalaman mereka, macam kita sebut tadi lah, mereka jauh dengan ilmu, dan mereka sangat nipis mereka punya iman mereka. Maka kalau kita tak bantu, dia ada kebarangkalian untuk dia terus hanyut. Itu maknanya bila terus hanyut, maka kita pentinglah untuk semua pihak membantu dia. Sebab kalau tidak, semua benda yang lemah, dia mudah rosak, dia mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang lain. Maka inilah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan ajaran Islam yang mereka telah anuti itu mereka faham, mereka amalkan. Kita tak mahu nanti bila orang ada isu, contohlah bila sampai nak murtad dan sebagainya, kita nak marah. Walhal kita yang tak jaga dia, kita yang tak didik dia, kita yang tak, orang Kedah tak cepung dia elok. Maka inilah tanggungjawab kita. Jangan sebab kerana nipisnya iman mereka lalu kita biar, akhirnya mereka dipengaruhi dengan benda-benda yang tak elok, dan nanti bila mereka sampai peringkat nak keluar pada Islam, barulah kita nak marah, barulah kita nak mengamuk lah apa benda. Walhal kita yang tak bertanggungjawab, kita yang tak jaga benda tersebut. Dan benarnya akan kita dipersoalkan di akhirat, kerana kelemahan kita ataupun kecuaian kita untuk memberi ilmu dan menjaga umat Islam di sana. Sebab tu dalam zakat contohnya, Allah Ta'ala sebut salah satu daripada asnaf zakat tu adalah al-mu'allafati qulubuhum. Maknanya golongan mu'allaf yang mereka ini orang kata masuk Islam lalu mereka tak tahu tentang agama, maka digunakan peruntukan untuk bantu mereka. Kalau di Sabah tu, walaupun dah masuk Islam ramai, yang lama dah keturunan masuk Islam dah, tapi kita macam mu'allaf lah, sebab mereka jauh dengan, bahkan mu'allaf kita yang ada kat Semenanjung ni lagi banyak tahu tentang Islam daripada mereka yang dah Islam asal ni. Itu yang benda-benda cabaran-cabaran yang rasa kena bantulah, bantu. Dan rasanya orang Islam di sana, oleh kerana mereka tidak terdedah dengan ilmu pengetahuan, mereka pun kemungkinan menganggap diri mereka itu bukan Islam agaknya.
Itu mungkinlah dia nak kata bukan, dia taklah kata bukan Islam, cuma dia pun macam confused lah, dia macam confused. Dia ni agak, dia macam tak ada agama. Dia je lah, bila dia atas IC mungkin tulis Islam. Dia tengok IC Islam, tapi sebab mereka jauh, mereka tak tahu, mereka rasa macam mereka tidak beragama. Itu yang kita bimbang. Dan bagaimana dengan sokongan daripada pihak jabatan khususnya kita kata Jabatan Agama Islam lah, di tak kira lah, di sama ada di Jatim ke dan di Sabah negeri ataupun mana-mana negeri lah yang sepatutnya yang telah memberi sokongan terhadap usaha-usaha. Kalau dalam konteks Sabah lah, saya khusus ambil sebut isu Ranau ni, alhamdulillah dari segi Jabatan Agama sangat memberikan sokongan yang baik, cuma kita tahu bahawasanya dia punya coveragenya jauh luas dalam, maka banyak pihak kena sokong, tengah turut bersama bantu. Jabatan Agama Islam dia mainkan peranan seperti sebut awal tadi, semua orang dia ada part dia. Tapi kita tak boleh nak harap semua orang dengan part yang ada tu dia boleh cover semua, sebab semua ada keterhadan. Maka apa yang Jabatan Agama dah mainkan peranan di Sabah, satu yang sangat kita puji. Mereka dah all out, sama ada Majlis Agama Islam Sabah ataupun Jabatan Zakat Sabah dan sebagainya, semua tu dah memainkan peranan yang sangat baik. Dan NGO sana pun alhamdulillah, kalau kita banyak NGO di sana, termasuk kawan-kawan daripada ABIM Sabah pun aktif. Cuma itulah, maknanya kita rasa benda ni kalau banyak pihak lagi pakat-pakat membantu, itu lebih baik. Bahkan kalau sebut tentang, saya pernah ada sekali dengan kawan-kawan di Sabah lah, mereka sampai mengeluarkan kata-kata, kalau nak buka sekolah pondok, mainlah buka di Sabah tu. Kat tanah dekat Semenanjung tu banyak dah sekolah agama, tahfiz lah kan. Sebab mereka memerlukan banyak lagi orang-orang yang faham tentang agama ni untuk membantu mereka. Sebab mereka orang Sabah, dia kata kurang kami di sini. Mana sekolah agama kurang, pondok kurang, tahfiz kurang. Tapi Semenanjung ni, ya Allah, macam kita tahulah, banyak sangat lah. Umpama tumbuh selepas hujan lah, cendawan yang tumbuh selepas hujan banyak. Mereka mengatakan kalau boleh mainlah. Dan kita puji ada beberapa orang di Kedah pun sendiri, alhamdulillah, beberapa asatizah kita yang ambil inisiatif untuk membina sekolah-sekolah agama di sana untuk membantu masyarakat di sana. Itu satu benda yang sangat terpuji. Apa pesanan ataupun yang untuk sebagai penutup bagi program kita ini, apa yang Ustaz nak katakan? Okey, pertama sekali saya nak kata dakwah ni dia bukan tanggungjawab mana-mana individu tertentu. Dia adalah tanggungjawab semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan tentang menyerulah, serulah. Seru ni kita kena ingat, dia ada dalam konteks dakwah, dia ada ummatul ijabah, dia ada ummatul dakwah. Dia ada umat Nabi SAW yang dah terima Islam, ada yang belum terima Islam. Maknanya hak dah terima Islam ni, kita banyak lagi ruang yang sebenarnya kita kena tolong, di samping yang bukan Islam yang kita nak ajak lah. Tapi yang dalam Islam tu sendiri, kita sebenarnya orang kata perlu sangat untuk kita membantu mereka, sebab mereka dah Islam dah. Kita tak mau yang dah masuk Islam ni, bila kita tak tolong, kita tak ajar, kita tak bantu, akhirnya mereka ni pula yang tergelincir, waliyazubillah. Maka kita nak semua pihak pakat-pakat tolong. Dan yang penting jangan tuding jari kat orang. Ni kadang masalah kita, duk tuding jari sana sini. Dia ni lah tak buat kerja, dia ni lah tak buat kerja. Tak, semua orang ada peranan masing-masing. Marilah kita bersama-sama. Yalah, orang kata kekurangan tetap ada, tapi kita perbaiki dan kita ada strategi yang baik. InsyaAllah lebih ramai lagi saudara-saudara kita dapat kita berikan ilmu, bantu mereka, untuk mereka dan juga untuk kita. Sebenarnya untuk kita maksudnya, untuk kita, macam saya sebut tu, pelaburan akhirat lah. Bukanlah kita tak pandai sangat. Ada yang kawan-kawan dia tak pandai mengajak, tak erti dia tahu, tapi dia boleh tukar masak. Dengan sebab dia pergi jadi tukar masak tu, penduduk dapat makan dengan baik, dia dapat pahala. Itu antara benda-benda yang ada simple. Macam contoh, dia ajar, bukan ajar, dia masak tu sambil-sambil sembang. Sebut tentang makanan yang halal. Dia mula dia Islam, tapi dia makan ikut dan. Tapi sambil-sambil masak, sembang-sembang, seorang makcik, dia boleh bincang, dia boleh sembang-sembang cerita tentang makanan halal. Akhirnya orang yang tak tahu tu, dia tahu punya makanan orang Islam ni kena makan benda yang halal. Itu ilmu tu, secara tak langsung. Dia bukan mesti ilmu tu kena jadi tok guru, simple macam itulah. Kita harap, akhirnya kita harap dengan program
yang dilakukan ini dia akan lebih meluas dengan kita memumpuk rasa tanggungjawab daripada kita semua untuk membantu sama Islam, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan mudah-mudahan dengan kita ada program begini atau majlis untuk perbincangan begini, dan masyarakat Islam di luar sana insya-Allah akan meningkat ataupun menambah kesedaran untuk membantu lah untuk dakwah, terutamanya memberi pelajaran kepada orang pedalaman, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Ustaz yang telah berusaha berkali-kali lah pergi ke Sabah dan juga berhubungan dengan pihak ABIM di sana. Ini betul Ustaz. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir untuk memberi sedikit penjelasan ataupun penerangan mengenai usaha pendakwah yang dijalankan oleh Majlis Syaifah Fatimah di Jitra, dan ini akan menjadi contoh dan memberi panduan kepada majlis lain untuk yang belum lagi lah, tapi yang mungkin banyak dah yang telah berusaha dan akan menjadi inisiatif kepada atau memberi semangat untuk melakukan kerja-kerja dakwah di pendalaman, di sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.